Macam mana nak jaga kereta ni? Aku tak pandai lah tengok-tengok kereta ni. Pegang ni boleh lah. Ni apa benda ni? Ni apa benda? Hantar je lah kedai kereta. Tak apa, aku boleh ajar kau. Jom kita pergi belajar pasal kereta. Okey, jom. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Nama aku Ehsan Hafiz. Kat belakang kita ada Ehsan Haris yang kita berlakon tadi. So kita orang buat lakonan sikit-sikit. So tadi ada scene Ehsan Haris, dia tak tahu macam mana nak jaga kereta. So tak apa, kita akan come out dengan satu video. Kita akan buat 5 tips penjagaan enjin kereta. Let's go. Okay, so first kali untuk penjagaan kereta kita ada beberapa cara. Tapi aku nak buat disclaimer dulu. Cara-cara ni adalah personal bagi aku sendiri dan aku telah buat kajian dan aku telah pakai kereta sendiri selama 4 tahun. And then aku guna tips yang sama untuk dalam video ni. Okay, first kali kita ada buku servis. So first kali ialah service on time. So untuk pengguna kereta yang beli new car ataupun dekat dealership, diorang akan sediakan buku ni. Nampak kat sini. And then dia ada tarikh. Dia ada tarikh untuk servis. Macam ni lah lebih kurang. Service maintenance record. So buku ni amat penting untuk new car, untuk record korang punya service time, korang punya item apa yang korang pakai untuk servis dan sebagainya lah. Untuk yang second hand car ataupun used car, korang kena tahu daripada mileage kereta. First, korang perlu servis. Biasanya korang akan servis major servis dululah, sebab kita tak tahu kereta tu dah guna berapa lama, siapa owner lama dan sebagainya lah. Better korang first servis tu korang terus buat major servis, and then buat servis-servis basic sampai tarikh untuk major servis iaitu 40,000 km, korang buatlah major servis lagi sekali. So jangan lupa untuk servis kereta korang on time. Yang paling bagus sekali korang servis on time adalah dekat pusat servis kereta ataupun servis center yang authorized seperti Proton ataupun Pro2, Toyota dan juga Honda dan sebagainya lah. Kebiasaannya mereka juga ambil kereta-kereta used car untuk diservis. Bawa kereta apa pun korang boleh servis kat service center. Cuma harga dia agak mahal sikit lah, sebab labor charge dia lebih kurang RM70, RM80. Kalau korang nak tahu, korang boleh tekan link kat atas ni. Aku ada bawa kereta dekat service center Proton. Korang boleh tekan link tu untuk tengok macam mana kita servis dekat service center. So untuk yang kedua apa dia? Let's go. Okay, ini adalah tips yang kedua daripada saya, iaitu penggunaan enjin original. So macam mana korang nak tahu minyak enjin korang original ataupun parts-parts original? Biasanya parts-parts yang original hanya daripada service center. Kebanyakan bengkel-bengkel akan menggunakan third party parts, ataupun ada juga bengkel yang akan ambil daripada original daripada service center. Seperti bengkel yang Ehsan Haris pernah kerja dulu, dia menggunakan parts-parts original daripada Proton, Pro2, Honda dan juga Toyota lah. So macam mana korang nak check ni original? Itulah cara dia. Kalau korang beli kat Shopee, saya tak pasti. Kalau korang beli kat Lazada, saya tak pasti. Kalau korang beli dekat Facebook Marketplace, saya pun tak pasti. Macam mana nak recognize dia punya brand ni adalah original? So cara yang paling mudah untuk tahu kita punya minyak adalah original adalah ni, Approve SS API SM Formula. So chop ni adalah daripada API SM. So benda ni adalah original. Tapi kebanyakannya company dah boleh tiru chop ni. Diorang dah boleh keluarkan produk tiruan. So produk-produk tiruan memang bahaya untuk korang gunakan, sebab dia tak ada R&D, diorang tak ada approve daripada API dan sebagainya. So minyak tu tak selamat digunakan dan kereta korang, kereta kesayangan, akan rosak, breakdown dan kena overhaul. Overhaul biasa yang akan overhaul iaitu Pro2 Myvi, Saga, Persona dan sebagainya. Kos diorang akan mengambil sehingga RM1,000 hingga ke RM3,000. So kita pergi ke tips nombor 3. Let's go. Okay, tips yang ketiga ialah penjagaan tangki radiator.
penjagaan tangki radiator ni dia mudah je, tapi sebabkan saya baru drive kereta ni daripada rumah ke sini, jadi saya tak boleh buka nak tunjuk lah. So radiator dengan coolant adalah parts yang lebih kurang diorang bekerjasama untuk menyejukkan enjin. So macam mana korang nak check air radiator untuk yang baru jalan, jangan buka dulu boy. Nanti air daripada sini pancut keluar, air ni panas, memang melecur lah kalau kena. Tapi korang kalau perlu tambah korang punya coolant masa korang tengah drive, and then nampak bar naik kan, korang boleh check kat sini. Kat situ adalah coolant, dekat situ adalah air radiator. So yang ni korang jangan buka. Kalau korang nampak temperature bar tu naik, korang buka kat sini untuk lebih selamat lah. Yang kat sini dia tak memancut, tapi korang kena tunggu juga, take time dalam 15 minit 10 minit baru korang buka untuk top up. Okey, kenapa aku cakap korang kena sentiasa check air radiator sebelum jalan, ataupun korang dah balik rumah parking macam aku nak buat apa lah, pergilah check korang punya radiator. Setelah korang balik kerja pukul 5 macam tu kan, dalam pukul 8 korang dah boleh buka air radiator ni, cap dia boleh buka, and then korang boleh check balance tu ada ke tak ada. Kenapa penting untuk check air radiator? Okey, jika korang dah drive panas apa, korang tak berhenti tepi, memang breakdown, korang punya radiator memang kena tukar dalam harga 3 hingga 400. And paling teruk sekali, korang kena overhaul parts engine korang, bahagian buff dia akan bengkok. So buff tu harga dia memang tak payah cakap lah bro, memang mahal. So jaga korang punya radiator, air coolant, betul-betul check sentiasa sebelum jalan jauh, jalan dekat, jalan balik kampung, dan pergi jalan-jalan. Jom kita tengok tips yang keempat. Ok guys, tips yang keempat ialah tukar oil filter, iaitu penapis minyak. So penapis minyak ni korang kena tukar sekali if korang tukar minyak hitam. Minyak hitam dekat dalam ni, masukkan dekat sini. Tapi parts yang ni selalu orang terlepas, oil filter ni dia berada dekat bawah. Jika korang pergi dekat service center original Proton, Pro2, Toyota dan Honda dan sebagainya yang authorized dealer, confirm diorang akan tukar ni. Tapi apabila korang pergi servis dekat bengkel luar atau sebagainya, diorang biasa terlepas ni sebab nak jimat kos untuk penukaran minyak hitam ataupun servis. Okey, kenapa korang perlu jaga oil filter ni tukar setiap kali korang tukar minyak enjin atau minyak hitam? Dua benda yang sama lah, minyak enjin dengan minyak hitam. So minyak korang tak akan ditapis dengan baik daripada filter ni. Apa yang akan berlaku ialah korang punya blok boleh calar. Bila blok dah calar, untuk cost repair dia memang besar lagi sekali, memang besar. Tips dia simple je, daripada ni harga dia RM11 hingga RM15. Kalau korang tak tukar oil filter ni, kos lebih besar. So itulah tips yang keempat untuk penjagaan enjin kereta. Jom kita tengok tips yang kelima. Ok guys, tips yang kelima ialah periksa enjin korang jika ada leaking. Ok, kenapa aku cakap periksa untuk korang punya enjin kalau ada leaking ke apa ke? Cara nak check senang je. Dekat enjin bahagian ni memang air masuk pun dia sikit-sikit je. Tapi kalau korang jumpa minyak, dia macam berminyak lah, macam minyak masak jugalah minyak tu. Minyak apa-apa pun lebih kurang sama jika ada leaking tu. Korang nak check, korang boleh lalu daripada bawah, ataupun korang boleh check melalui sekali imbas macam ni kan. Korang cari, tengok-tengok. Nak paling senang cara untuk check ada leaking ke tak, belah malam korang buka flashlight. Bila korang buka flashlight, minyak tu akan pantulkan sedikit cahaya. Ok, so kalau korang dah nampak sinaran-sinaran cahaya pantulan tu balik daripada korang punya flashlight, daripada handphone ataupun torchlight, itu adalah tanda kereta korang ada leaking. So kenapa kita kena jaga kita punya kereta daripada leaking? Satu je sebab, bila leaking minyak akan keluar. Kat dalam ni tak ada minyak, memang habis, rosak satu bahagian ni. Tapi kalau korang sempat nampak dulu ada leaking, kos dia murah je, iaitu kos dia biasa Powerman akan buka bahagian head ni, diorang akan tampal getah tu balik, seal balik cantik-cantik. Lepas tu diorang akan run, diorang akan check ada leaking balik ke tak. Bila tak ada leaking, baru korang punya kereta akan dikeluarkan daripada bengkel. So tip kelima ni adalah tips yang penting sebab kebanyakannya orang terlepas untuk check ada bahagian leaking tak sebelum jalan.
Biasa orang dah jalan balik kampung, bus. Betul ni pernah berlaku. Aku pernah nampak kereta bus. Pam 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 pam, pasal ada crack dekat dalam bahagian enjin, besi-besi daripada bawah jatuh kena kereta belakang. And sangat bahaya untuk pengguna jalan raya yang lain. Okey, itu adalah tips yang kelima dan tips yang terakhir. Jom kita tengok kenapa 5 tips ni semua penting. Okey guys, itu adalah 5 tips untuk penjagaan kereta ataupun penjagaan enjin kereta korang. Jujur daripada saya, Ehsan Hafiz, dan tips ni saya gunakan sepanjang saya memiliki kereta Persona ni. Kenapa 5 tips ini adalah penting? Sebab korang mesti nak jimat kos supaya tak repair. Bila korang repair memang poket akan koyak lah, lobong kat bawah ni koyak, jatuh-jatuh baik duit. So time PKP ni semua orang susah nak cari duit apa semua kan. Better korang jaga betul-betul kereta korang untuk terus survive dalam PKP. Untuk korang yang tonton sampai habis, yang first tadi mesti service on time. Yang kedua, kita kena check barang tu original atau tidak. Barang original tu tak kira lah minyak hitam, spark plug, oil filter dan sebagainya. Yang ketiga ialah cek air radiator ataupun coolant. Yang keempat adalah tukar oil filter. Yang kelima adalah cek enjin korang ada tak bahagian-bahagian yang leaking. So sampai sini je video kita pada kali ni. Kalau korang suka, korang boleh tekan like, comment, share and subscribe. See you guys in the next video. Ciao. Satu pesanan daripada Ehsan Haris, jadilah pengguna yang bijak.